Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mir Yusof dalam Sinar PM 10 Disember. Kerajaan memutuskan untuk mengurangkan peruntukan kontroversi buat Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa daripada RM85.5 juta kepada RM40.5 juta. Timbalan Menteri Kewangan Abdul Rahim Bakri berkata peruntukan itu untuk 500 kaki tangan kontrak jasa yang dijenamakan semula sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Dalam perbahasan di Dewan Rakyat hari ini, beliau berkata peranan utama Jabatan Komunikasi Komuniti ini adalah untuk mengukuhkan komuniti digital dan menggalakkan pemerkasaan masyarakat. Nampaknya sidang Dewan Rakyat hari ini kembali hangat apabila kerajaan akan mengkaji kesesuaian melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST atau apa-apa modal cukai kepenggunaan. Timbalan Menteri Kewangan II Muhammad Shahar Abdullah berkata, kajian itu turut merangkumi aspek kelemahan cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada serta sistem GST yang dilaksanakan pada 2015. Bukan itu sahaja, kajian juga akan meliputi kesan ke atas ekonomi, kos sara hidup, kesan ke atas harga barang serta keupayaan menangani kegiatan ekonomi gelap. Harap-harap kajian ini akan meringankan beban rakyat yang semakin terhimpit. Lain pula kisahnya dengan kedudukan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Tauhidin Hassan, tidak timbul usul tidak percaya atau usul percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurutnya, tindakan itu diambil kerana tidak terdapat langsung gambaran bahawa ahli Parlimen Paguh itu hilang kepercayaan sebagai Perdana Menteri dalam kalangan ahli Dewan Rakyat. Beliau berkata memandangkan tiada langsung bentuk yang menggambarkan Muhyiddin hilang kepercayaan, kerajaan berpandangan usul tidak percaya dan usul percaya, maka itu Dewan menganggap ia bukanlah satu perkara yang perlu disegerakan. Kenyataan itu dikeluarkan sebagai menjawab soalan ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang meminta penjelasan bilakah 25 usul undi tidak percaya dan 2 usul undi percaya kepada ahli Parlimen Paguh itu sebagai Perdana Menteri akan dibentangkan, dibahaskan dan diundi di Dewan Rakyat. Kita beralih ke berita seterusnya. Ini pula laporan Ketua Audit Negara 2019 yang diedarkan di Dewan Rakyat hari ini. Perolehan dan pengurusan 4 aset X iaitu aset angkut taktikal milik PUDM bagi menggantikan aset Y yang telah berusia telah melibatkan implikasi kewangan yang tinggi iaitu sebanyak RM3.574 bilion. Menurut laporan Ketua Audit Negara, penilaian mendapati perolehan aset berkenaan bagi tempoh 2015 sehingga 2019 telah melaksanakan tanpa perancangan rapi. Laporan tersebut menyatakan selain proses penerimaan yang lewat iaitu selama 36 hingga 312 hari, kesemua aset X tersebut tidak menepati spesifikasi dan konfigurasi yang ditetapkan. Antara kelemahan yang ditemui Jabatan Audit Negara ialah tiada bukti menunjukkan perancangan perolehan aset X dibuat oleh TUDM. Staff recruitment tidak disediakan dan perolehan tidak melalui proses penyediaan spesifikasi yang ditetapkan. Selain itu, LKAN mendapati tiada bukti memantauan laporan pakej kerja dikemukakan setiap 6 bulan oleh sebuah syarikat yang dilantik kepada Kementerian Pertahanan sejak program offset itu dilaksanakan. Kita beralih ke berita sukan. Dunia bola sepak Itali kembali berduka selepas kematian 2 wira bola sepak mereka selepas kematian legenda bola sepak Argentina Diego Maradona 2 minggu lalu. Wira bola sepak Itali Paolo Rossi yang mencetuskan inspirasi kepada kejayaan skuad kebangsaan negara itu pada Piala Dunia 1982 pula meninggal dunia pada usia 64 tahun. Menurut sumber berita Itali, isteri Rossi, Federica Cappelletti, mengumumkan kematian itu menerusi siapan di Instagram di samping beberapa gambar mereka. Pencapaian Rossi diiktiraf sebagai memberi inspirasi kepada Itali ketika menjulang trofi Piala Dunia buat kali ketiga di Sepanyol pada 1982. Dilahirkan di Prato dekat Tuscany, Rossi melakukan penampilan profesional pertama di Juventus pada tahun 1973 dan turut beraksi untuk Vicenza, Perugia serta AC Milan sebelum menamatkan kerjaya pada tahun 1987 di Verona. Jadi itu saja Top 5 News kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM hari ini, jom kongsi rezeki bersama Kerankraf Medicare untuk menjana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah.
Dan kepada anda, teruskan setia bersama kami di Sinar Harian di portal, di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Serta jangan lupa muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa serta luar negara.